Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today, I would like to teach you about refraction of wave. This is the second phenomenon that you will learn. Okay, the first one is reflection that you already learned in the previous class. So the second one is refraction. Refraction means pembiasan. In Malay, pembiasan. Okay, pembiasan gelombang. Okay. So, refraction of wave. Okay, why does it happen? Kalau reflection hari tu, bila ia berjumpa sesuatu reflector, maka dia akan reflected. Berlakulah reflection. Bagi refraction ni pula ialah change in direction of propagation of wave caused by the change in the velocity. That one is the main point. Tu yang utama. So, refraction, katakan light wave. Sebelum ni, kamu dah belajar waktu lower form refraction of light wave. When the light travel through two different density kan. So, ketika itu sebenarnya berlaku change in the velocity as well. As change in velocity occur from denser to less dense, dia menjadi lagi laju. Kawasan less dense kurang tumpat menjadi faster. Okay, kalau daripada less dense to denser pergi ke kawasan tumpat, speed of light menjadi slower. Okay, so kalau water wave, kita tak bolehlah kata because it travel through two different density, two different medium kan. Sebab water to water juga. Cuma beza sekarang velocity yang berubah. Okay, speed berubah, velocity berubah. Bilakah velocity berubah? When the depth, kalau case water wave, bila depth of the water berubah. Okay, maka dia punya velocity berubah. Speed berubah, velocity bila kita consider sekali dengan direction yang berubah. So, kita kata velocity lah. Okay. When the wave propagate from one medium to another. Ataupun kalau case water wave ni water to water je sebenarnya. Tapi keywordnya ialah change in the velocity lah. Yang utamanya. Change in the velocity yang menyebabkan berlakunya phenomenon refraction. Begitu juga refraction of sound wave. Macam mana bunyi itu, kita kata bunyi katakan berada di udara je. Tapi bila berlaku refraction, bila dia punya temperature of the air itu berbeza, maka dia punya velocity akan jadi berbeza. Maka berlakulah refraction juga. Okay. Density of air yang berubahlah bagi sound wave tadi. Okay, so look at the next page. Okay, ni eksperimen. Okay. Ni yang kita nampak daripada eksperimen tadi sebenarnya. Image yang kita nampak di bahagian bawah menggunakan ripple tank tadi. Eksperimen yang berkaitan water wave ni semua guna ripple tank. Ripple tank ni, inilah rupa ripple tanknya. Tangki riak nak uji pasal water wave. Ada vibrator, maka dia menghasilkan water wave. Kita pun letaklah apa yang kita nak uji, fenomena apa di atas ni. Nak uji refraction ni, maka kita letakkan satu perspex sheet. Okay, untuk membezakan. Bila air tu lalu, okey. Bila berada di yang lalu atas perspex sheet tu, dia jadi shallow lah, kita kata kawasan shallow. Shallow tu cetek deep, kawasan dalam. So dalam ke cetek, macam mana dia punya image. Okey. Ataupun bila keluar balik, shallow tu deep balik. Belakang ni deep balik lah sebab tak ada apa-apa objek. Shallow region tu sebab ada objek di bawahnya. So, air lalu sebahagian atas sedikit sahajalah kan. Maksudnya, kawasan itu kawasan yang dah jadi cetek. Okay, so nak kaji di situlah menggunakan ripple tank. Bila kita dapat image-nya, okay, image dark bright ini sebab yang kita dah belajar sebelum ni. Sebab pada water itu ketika mana dia kawasan crest itu dia akan converge the light kan. Ada yang kita belajar sebelum ni menyebabkan bright. Kawasan trough ni pula dia akan divergekan the light, menyebabkan kawasan tu menjadi dark. That's why kita dapat dark bright ni lah secara bergili-gili sebagai image kita. Okay. So from bright to bright is 1 lambda lah. Dark to dark juga 1 lambda sebab dia seolah-olah crest to crest dengan trough to trough. So that's why lah bila kita lukis dia punya wave front, muka gelombang. Okay, tengok gambar yang sebenar ni lah. Mula-mula tengok dia punya boundary, dia punya pemisah. Kalau tadi dia letakkan satu perspex sheet yang bentuk trapezium untuk start berubahnya daripada kawasan deep ke kawasan shallow. Okay, daripada kawasan yang dalam ke kawasan yang cetek. Okay, maka first step kita buat dia punya mana direction of wave propagation. Okay,
So, ni arah rambatan gelombang. Mana wavefront dia? Ni lah. Wavefront dia yang bright dark ni. Wavefront kita katakan. Which is from bright to bright 1 lambda. Atau dark to dark 1 lambda. And then, kita kena, di mana ia jatuh, di divider tu, kita buat terus normal line. Yang mana biru dah ada dash line tu. Normal line, 90 degree to the boundary. Pemisah deep dengan shallow. So, 90 degree di situ. Okay, labelkan dulu mana I, incident angle. Macam sebelum ni juga, incident angle mestilah from the incident wave until normal line. Mesti refer normal line, I. Okay, ke arah mana dia refracted? Okay, sekarang from deep to shallow. Daripada kawasan laju ke kawasan perlahan. Apa yang berubah? Kita kena tahu dulu perubahan yang berlaku. Okay, saya nak simplifikan dalam satu table yang mudah. Okay, so untuk fenomena refraction of water wave, okay, ni untuk case water wave, dia punya frekuensi, okay, katakan kita nak tengok kawasan deep ke kawasan shallow. Kita kena tahu karakteristik setiap satu lah. Frekuensi sumber yang memberi getaran, memberi wave ni sama. So tak berubah. Saya buat label gini lah, no change. So same lah before dengan after ni, deep dengan shallow, shallow ke deep ke shallow ke sama. Okay, dia punya speed, okay, atau kita kata velocity. Kawasan dalam, okay, cuba kamu bayangkan, kamu pergi main pantai kan, kamu bagi dah adik kamu pergi berenang kawasan dalam sana? Mesti tak bagi kan? Kenapa tak bagi? Sebab dalam sana hakikatnya sangat laju berbanding dengan kawasan yang cetek ni. Kawasan dalam, air, gelombang airnya lagi laju. So, speednya tinggi. Shallow, rendah. Okey, maka dia punya lambda, panjang gelombang. Okey, apa hubungan balik? V dengan lambda ni, ingat balik? V equal to F lambda. Okey, so, di mana F-nya sekarang constant kan? Maka V dengan lambda apa relationship-nya? Directly proportional. Lambda tinggi, maka V akan tinggi. Okey. Lambda rendah, V rendah. Maka waktu mana V tinggi, lambda pun tinggilah. V rendah, lambda pun rendah. Okay, so from deep to shallow, daripada kawasan hal laju tinggi ke kawasan yang cetek, so dia punya velocity decrease. Okay, lambda pun decrease. Okay, bila hal laju semakin berkurang, maka kita nak lukis dia punya refracted wave yang terbias ni, dia akan jadi kecil je angle dia. Dia akan jadi rapat-rapat dengan normal line. So, R dia kecil je. Okay, R less than I. I besar lagi ni kan. I di situ tu. I, ni R. So, sebabkan dia perlahan, dia rapat-rapat je dengan normal line. Okay, lukis pula dia punya wavefront. So, wavefront dia lagi kecil lah tadi. Kita katakan from deep to shallow. Dia punya lambda berkurang. Hal laju pun berkurang. Maka, bila kita lukis wavefront, tengok tu. Gambar saya lukis sekarang. Mesti 90 degree dengan dia punya refracted wave, dan dia punya lambda kecil berbanding dengan lambda yang sebelum ini. Lambda yang before lagi besar berbanding dengan lambda after. Okay, boleh lukisan bertentangan dengan shallow to deep. Shallow to deep. Okay, tengok I, tengok R. Dia pergi ke kawasan yang velocity lagi tinggi. Maka dia bergerak dengan lagi laju. Jauh, boleh bergerak jauh daripada normal line. Dan lambda dia pun jauh-jauh. Lagi besar berbanding dengan yang before. Itulah dia punya gambarnya. Okay. So, ni ialah ayat-ayat panjang lah. Saya simplifikan yang pendek ni je. Ingat table yang pendek ni je. Kalau angle tu, kamu boleh tengok lah. Tak hafal pun logik lah. Ke kawasan yang lagi laju, ingat pergi jauh daripada normal line. Maka R dia lagi besar daripada I. Kalau semakin perlahan konsepnya, maka dia punya direction of wave rapat-rapat dengan normal line. Maka R kecil berbanding dengan I. Okay, wavelength, frequency, wave speed dah buat dalam table tadi. Direction, away atau towards normal lah. Okay, yang tu macam biasa je. Okay, so ni step by step lah cara nak lukis. Macam saya ringkaskan tadi lah to make it short. Okay, maka sekarang tengok refraction of sound wave. Macam mana bunyi kita kata boleh dibiaskan juga. Okay, look at the diagram. During the day, hot day, okay,
Faktor waktu siang, the air that is closer to the surface is hotter. Okay, udara mana panas? Atas ke bawah? Udara bawah yang dekat dengan tanah. Okay, sebab tanah ni menyerap haba kan. Dia menyimpan haba dengan lama. So, di bawah ni menghasilkan hot air. Udara yang lebih panas berbanding dengan udara atas. Maka kalau kita buat divider, ni lah divider dia kan. So, divider yang pertama contoh. Okay, saya nak buat cantik-cantik sikit. Maka, okay, buat normal line 90 degree dengan boundary. So, ni bunyi. Bunyinya, okay, during the day, sama balik hot air di bawah lagi tinggi suhunya. So, hot air is, kita kata less dense. Okay, less air molecule compared to cool air. So, bila dia less dense, sound move faster in less dense area. Okay. So, from hot to cool, okay, music duduk di sini kan. From hot to cool, dia akan pergi ke kawasan yang higher density. So, dia bergerak perlahan-lahan lah. Tak agak laju dalam higher density. Okay. Maka, sini I, sana R. R lagi kecil pada I. Kemudian atasnya hot lagi. Atasnya cool lagi. So, refract towards normal line. Ke atas lagi. So, ke atas towards normal line lagi. Maksudnya, akhirnya dia akan refract away from the ground lah. Kita kata dia punya curving tu ke arah atas. Okay. So, bila kita buat comparison dengan at night. Okay, at night, yang di bawah pula cool. Kawasan tanah cool air. From bahagian atas, hot air. Maka, okay, bunyi duduk di bawah sekarang. Okay, kita buat dia punya divider. Cool dengan hot. Buat dia punya normal line. Okay, so ni I. R, okay. So, dalam hot air, less dense, dia akan travel faster. Menjauhi normal line. R, besar. Okay, atas sana hot lagi. Buat normal line. So, dia away lagi from normal line. Away dia tu sehingga dia, kita kata dia punya bending itu refract towards the ground. Okay, so that's why pada certain distance, same distance, okay, katakan pada jarak 10 meter daripada bunyi itu kedengaran, pada waktu siang tak didengari. Okay, weak sound. Slow lah kalau dengar pun. Compare to at night, kita akan dengar pada jarak yang sama, louder, lagi jelas bunyi itu kedengaran. Sebab dia refracted towards the ground. Dia punya bending tu menyebabkan refract towards the ground. Okay. So, this is untuk yang refraction of sound wave. Okay. Seterusnya, refraction of water wave punya application. Contoh pada Cape dengan pada Bay. Okay. So, depan ni sungai lah, laut. Okay. So, bila bergerak, pergi ke arah Cape, Teluk. Bay, Tanjung kan. Cape, Tanjung, Bay, Teluk. Terbalik. Okay, so bila dia mendekati Cape and Bay ni, dia punya shape dah tak jadi straight lah. Dia mengambil bentuk curve yang di situ. So, kita kata Cape is shallow water region, while Bay is deep water region. Kawasan Cape ni shallow, kawasan Bay ni deeper. Okay, so away from the shoreline, the wavefront of the water wave almost straight and parallel. Okay, sebab belakang ni dah uniform lah. Uniform speed. Yang bahagian dekat Cape dengan Bay, dia punya shape mengambil shape curving tu. Okay, when the wavefront of the water propagate to the Cape, the speed water wave decrease. Pergi ke kawasan shallow, maka speed dia decrease. Okay, so wavelength shorter. That's why kita tengok dia punya wavelength di situ rapat-rapat. Wavefront of the water approaching the Bay move at higher speed. And the wavelength is longer. Okay, berbeza dengan kawasan Bay. Bay deeper, maka dia lagi dalam. Perbandingan antara Bay dengan Cape lah. Kalau di depan ni samalah lajunya. Pada tempat dalam lah, higher lah. Okay, this cause the wavefront to curve and follow the shape of the shoreline. Okay, refraction of water wave cause the water wave energy converge towards the Cape. So, kawasan Cape ni dia converge the energy, menumpukan tenaga sebab dia punya bentuk begitulah. And pada Bay diverge. Seolah-olah crest dengan trough kan. Okay, thus the amplitude of the wave
at the bay is smaller than the cape. Okay, so tenaga pada bay, amplitude relate to energy kan. So dia punya wave energy lower Okay, next. Okay, ada a few calculation yang boleh diuji lah dalam bahagian refraction of water wave. Okay, konsep yang kita pegang ialah frekuensi sama. Okay, daripada formula V equal to F lambda bagi fenomena refraction, frekuensi sama. Okay, tu je pegang. Maka soalan boleh tanya, dia akan bagi tahu speed di kawasan deep berapa, lambda berapa. Dia pun tanya, berapakah speed di kawasan shallow kalau lambda ni berapa. Ataupun dia bagi V2, dia tanya lambda 2. Okay, boleh tanya mana-mana lah salah satu daripada physical quantity ni. Okay, maka since dia punya frekuensi sama, kita pegang lah frekuensi deep equal to frekuensi shallow. Dia daripada sumber yang sama, vibrator. So, jadikan F sebagai subjek, maka dia akan jadi V divide by lambda kan. Maka V deep bahagi lambda deep equal to V shallow bahagi lambda di shallow. Itulah relationship dia. Maka tengoklah apa yang ditanya, apa yang kita kena cari. Okay, look at example 1. The plane which has wavelength 2 cm, speed 8 cm per second. Labelkan V, labelkan lambda. Katakan ni 1 lah, situation 1. Across the shallow region ataupun guna S shallow. When the wave enters the deep region, the wave speed become 12. Okay, so speednya dah berubah menjadi 12 cm per second. Katakanlah V2. Maka dia suruh cari wavelength in the deep. Okay, lambda 2 dia suruh cari. So kita dah pegang pada benda ni, gantikanlah nilai. Cuma make sure nilai unit yang sama lah. VD sama dengan unit VS. Kalau unit tak sama, samakan unit dulu. Maka lambda D sama dengan lambda S. Okay. Okay, samalah kalau dia bagi gambar pun. Cuma kena alert lah pada gambar ni. Dia lukiskan gambar wavefront kan. Okay, maka 12 cm ni ingat. Daripada straight line to straight line. Ni seolah-olah daripada crest to crest lah. So, 1 lambda. So, ada berapa lambda semuanya? Ada 4 lambda. Kawasan deep ni. Tengok lambda panjang-panjang dah tahu deep. Yang lambda rapat-rapat ni kita dah tahu dia shallow. So, deep 12 cm, 4 lambda. 4 lambda, 12 cm. Maka, 1 lambda, 3 cm lah dalam kawasan deep ni. Shallow pula kira lah. Berapa semua ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 12 cm ni 8 lambda. So, 1 lambda, 1.5 cm. Kawasan shallow. Okay, dia pun bagi tahu, dia bagi speed of the wave dalam P. Okay, so P ni kawasan deep. Okay, so dia bagi tahu nilai V dia 18 cm per second. Berapakah V kawasan shallow? Pegang pada tadi lah. F1 equal to F2. Maka lambda V equal to F lambda. V divide by lambda 1 equal to V2 divide by lambda 2. Gantikanlah. Okay. So, settle lah. Dapatlah unit yang sama kiri kanan. Okay, so sekarang cuba jawab formative practice 5.4. Okay, jawab sekarang dalam buku nota.